Okey, kita baca doa dulu. Kita baca doa pendarah hati dulu. Bagi yang bukan beragama Islam, kamu boleh ikut cara kamu. Okey, dengar tak suara cikgu? Dengar. Dengar, okey. Dengar. Dengar Okay, cikgu. cikgu nak. Okey. Okey, cikgu nak tayang video dulu. Cikgu nak kamu tengok. Kamu fokus apa yang cikgu buat dalam video ni, okey? Okey. Okey cikgu. Siap. Okey, nampak tak? Nampak tak gambar? Nampak. Nampak? Nampak. Nampak, okey. Okey, video kedua. Okey. Nampak tak cikgu buat apa tadi? Apa aktiviti yang cikgu Nampak. buat? Nampak. Okey. Apa yang cikgu buat tadi? Baling bola, tutup suis. Satu lagi? Nampak kursi. Tolak dan tarik kerusi. Okey. Okey, kamu tahu tak cikgu nak ajak tajuk apa hari ni? Daya. Tahu tak? Daya dan gerakan. Okey, kita akan pergi dekat subtopik 8.1 dulu. Okey, tengok daya dan gerakan. Okey, kita tengok objektif pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ialah menyenaraikan jenis-jenis daya serta aplikasi dalam kehidupan seharian. Okey, yang kedua menjelaskan dengan contoh setiap daya tindakan terdapat tindak balas. Menjelaskan daya mempunyai magnitud yang sama tetapi bertentangan arah. Okey, untuk kriteria kejayaan kita, yang pertama menyenaraikan 3 jenis daya serta aplikasi dalam kehidupan seharian. Yang kedua menjelaskan 2 contoh setiap daya tindakan terdapat tindak balas. Dan yang ketiga menjelaskan daya mempunyai magnitud yang sama tetapi bertentangan arah. Okey. Okey, kita pergi kepada definisi daya. Daya ialah tarikan ataupun tolakan yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Okey, contoh macam cikgu tarik kerusi, cikgu tolak kerusi tadi, okey. Itu adalah contoh daya. Hampir semua aktiviti harian melibatkan daya seperti membuka tin makanan. Okey, membuka tin makanan kita tarik kan, okey. Menekan suis kita tolak dan menolak pintu. Okey. Okey, daya boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Misalnya daya graviti, berat, daya normal, daya geseran, daya elastik dan daya apungan. Okey, dekat sini ada 6 jenis daya.
Okay, macam kamu tengok ni daya graviti, normal, geseran, berat, daya apungan dan juga daya elastik. Okey, cikgu nak seorang baca. Danish Irfan ada tak? Uzma ada Uzma? Cikgu tak dengar. Uzma ada. Tak dengar. Tadi cikgu cakap dengar tak? Yang tadi cikgu Dengar cakap. cikgu. Oh, Lani kau tak dengar? Tu dari tadi tak dengar? Dengar cikgu, dengar. Dengar tak Lani suara cikgu? Dengar. Yang tadi tu dengar tak? Yang cikgu cakap panjang-panjang tadi dengar tak? Dengar cikgu. Cikgu. Okay. Okey, cikgu ulang balik ah. Okey, ini definisi daya. Okey, daya ialah tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Okey, contoh kita ada kursi, kita tarik dia, kita tolak. Okey, itu kita panggil daya. Okey, hampir semua aktiviti harian melibatkan daya seperti membuka tin makanan. Okey, tin makanan kita tarik dia punya penutup, menekan switch dan menolak pintu. Okey. Daya boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Okey, dekat sini ada 6 contoh daya. Okey, kita akan tengok satu-satu. Okey, yang pertama daya graviti. Yang kedua daya normal. Yang ketiga daya geseran. Yang keempat berat. Yang kelima daya apungan. Dan yang keenam daya elastik. Okey. Daya graviti ni ialah daya yang mengarah ke pusat bumi. Maksudnya anak panah dia sentiasa ke bawah. Okay. Daya ini menyebabkan semua benda yang di lambung akan jatuh semula ke tanah. Okay, macam kamu tengok video tadi kan. Cikgu baling bola, bola tu jatuh balik ke bawah sebab anak panah dia sentiasa mengarah ke pusat bumi. Mengarah ke pusat bumi maksudnya dia sentiasa ke bawah. Okay, faham tak? Faham? Okay. Tak faham? Beritahu cikgu turun. Okay, yang kedua ialah berat. Berat ni apa? Berat ni ialah satu objek ditakrifkan sebagai daya graviti yang bertindak ke atasnya. Okay. Berat ni dia ada kaitan dengan daya normal. Okay. Daya normal ni ialah daya yang dihasilkan apabila satu objek bersentuhan dengan suatu permukaan. Okey, macam kita letak apple ni atas meja. Okey, dekat sini ada dua daya, daya normal dan berat. Okey. Untuk berat, anak panah sentiasa ke bawah sebab dia ada daya graviti. Okey. Tapi kalau daya normal, dia ke atas. Okey. Berat, anak panah ke bawah, daya normal, anak panah ke atas. Okey, berkaitan antara daya normal dan berat ialah objek akan kekal pegun. Okey, kekal pegun ni apa? Dia akan tolong tutup mic Sat. Okey. Dia akan kekal pegun, maksudnya dia akan kekal dekat sini. Dia tak bergerak sebab daya normal dan berat nilainya adalah sama. Okey, objek akan kekal pegun apabila kedua-dua daya dalam keseimbangan. Okey, nilai berat dan daya normal adalah sama. Okey, faham tak? Faham. Faham? Okey, cikgu nak tanya. Faris ada Faris? Ada. Ada, okey. Berat ni dia punya anak panah
ke atas ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Okey, sebab apa dia ke bawah? Sebab Ada daya graviti. okey, pandai. Okey. Daya normal pula dia ke Atas. atas. Okey. Okey, seterusnya ialah daya elastik. Daya elastik wujud apabila sesuatu bahan diregangkan atau dimampatkan. Okey, tengok. Okey, ni kita panggil elastik. Okey, kita tarik dia, kita regang dia. Okey, dekat sini wujudnya daya elastik. Okey, contoh dia macam apa lagi? Macam busur anak panah. Okey. Okey, tengok ni. Okey. Kita tarik dia. Okey. Kat sini wujudnya daya elastik. Okey, seterusnya. Okey, daya apungan. Okey, apa itu daya apungan? Kalau cikgu cakap daya apungan, kamu kena ingat air. Okey, sebab daya apungan ni wujud dekat bendalin. Okey, bendalin ni ialah cecair ataupun gas. Okey, daya apungan ialah daya tujah yang bertindak pada sesuatu objek yang terapung di dalam sesuatu bendalin. Okey, kamu tengok dua orang lelaki ni naik bot. Okey, dia boleh terapung. Okey, macam mana dia boleh terapung? Sebab dia ada daya tujah. Daya tujah ni naik ke atas. Berat ni ke bawah sebab dia ada daya graviti kan. Daya tujah ni ke atas untuk membenarkan sesuatu objek tu terapung lah atas air. Kalau tak ada daya tujah, kita semua akan tenggelam. Okey. Okey, seterusnya ialah daya geseran. Okey. Daya geseran ialah daya yang menentang gerakan dan bertindak di antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Okey. Dekat sini ada kotak. Okey. Lelaki ni dia tarik kotak ni ke kanan. Arah pergerakan ni ke kanan. Okey. Tapi daya geseran kan dia menentang, okey, dia akan ke kiri. Okey, dia akan terbalik. Arah pergerakan ke kanan, daya geseran ke kiri. Okey. Okey, cikgu nak tanya Urjita ada Urjita? Cikgu? Okey. Okey, daya geseran. Apa yang kamu faham? Okey, arah pergerakan ni ke arah mana? Arah kegerakan. Dia ke arah ke arah kanan. Okey? Okey. Daya geseran ke arah, okey, tengok anak panah ni. Ke arah Ke arah kiri. okey, ke arah kiri. Kenapa dia berlawanan arah? Sebab dia bertentangan arah gerakan. Okey, contoh kalau arah pergerakan ke kiri, daya geseran akan ke kanan. Dia akan berlawanan. Okey? Okey. Okey. Apakah kepentingan daya geseran? Kita dapat berjalan tanpa tergelincir. Okey. Okey, seterusnya ialah ciri-ciri daya. Okey, daya ialah kuantiti vektor yang mempunyai magnitud dan arah. Okey, jap. Okey, kita akan main game dulu. Okey, cikgu nak kamu respon tau. Okey, okey. Okey. Daya ini menyebabkan semua benda yang dilambung akan jatuh semula ke tanah. Okey, daya apa? Daya graviti. Daya Gravity.
Daya yang dihasilkan apabila objek bersentuhan dengan suatu permukaan. Daya geseran. Daya normal. Okey, daya geseran dia memang bersentuhan permukaan, tapi dia Daya normal. okey. Okey, jawapan dia ialah daya normal. Okey, kalau daya geseran dia punya arah tu akan bertentangan. Okey. Satu objek yang ditakrifkan sebagai daya graviti yang bertindak ke atasnya. Berat. Berat. Okey, kita tengok. Okay. Dayanya wujud apabila sesuatu bahan Daya elastik. Okey, daya elastik. Okey. Daya tujah yang bertindak pada sesuatu objek yang terapung dalam sesuatu bendalih. Bendalih ni apa kita cari? Daya apungan. Daya ampungan. Kan? Daya apungan. Okey. Daya apungan. Okey. Daya yang menentang gerakan. Okey. Dia ada dua dan bertindak di antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Daya geseran. Daya Daya geseran. geseran. Okey, terima kasih yang respon. Okey, seterusnya kita akan tengok ciri-ciri daya. Okey. Ciri-ciri daya ialah kuantiti vektor yang mempunyai magnitude dan arah. Okey, magnitude ni apa? Magnitude ni merupakan kuantiti atau nilai sesuatu ukuran. Okey, contoh kita tarik kotak ni. Okey, contohlah nilai dia dalam 15 Newton. Okey. Dan arah dia ke kiri. Okey, dia tarik arah ke kiri. Okey, kita tengok gambar ni. Okey, gambar menunjukkan satu daya tolakan yang bertindak pada sebuah kotak. Okey, magnitude dia ialah nilai kan. Magnitude dia nilai dia 10 Newton. Arah tindakan daya adalah seperti yang ditunjukkan oleh anak panah. Okey, kita tolak dia ke kiri dan titik aplikasi daya ialah bahagian tangan yang mengenakan tolakan pada kotak. Okey. Kan dekat sini kan kita tolak, kita nak kotak tu bergerak. Okey, so dah titik aplikasi daya wujud dekat tangan kita. Okey, untuk mudah kamu ingat MAT, MAT. Okey. Magnitude ni apa? Magnitude apa? Tadi cikgu cakap magnitude apa? Magnitude ialah nilai. Okey, nilai atau kuantiti satu ukuran. Okey. Contoh 10 Newton. Okey, kita tengok gambar seterusnya. Okey, rajah menunjukkan tukul digunakan untuk menanggalkan paku dari permukaan meja. Okey, ada meja, paku dan tukul. Kita nak tarik paku ni keluar. Okey, magnitude daya 15 Newton. Okey, nilai dia 15 Newton. Arah seperti yang ditunjukkan anak panah. Ditarik ke atas, dia nak cabut paku ni. Okey, titik aplikasi pada bahagian hujung tukul iaitu bahagian daya yang dikenakan tertumpu. Okey, bahagian titik aplikasi daya dekat bawah ni. Okey, dekat sini daya dikenakan, dekat sini dia nak tarik paku dia. Okey, bukan dekat bahagian tangan, dia dekat bahagian tukul. Okey, seterusnya kita tengok pengukuran daya. Okey, kita nak ukur daya ni, kita gunakan neraca spring. Okey, neraca spring beroperasi dengan prinsip pemanjangan spring. Okey, kekuatan daya diukur daripada bacaan skala yang terdapat pada neraca. Okey, contoh ni neraca spring. Kita letak
bongkar kayu ke, letak barang ke, kita gantung dekat cakuk ni. Okey, jadi dia dalam ni ada spring tau. Dia akan tertarik dan dia akan tunjuk nilai berapa Newton. Okey, contoh cikgu tunjuk gambar ni. Okey, ni neraca spring. Okey, kita letak silinder logam. Okey, dalam dia ada spring, dia akan memanjang dan dia akan bagi nilai berapa ni? Berapa nilai dia? Syuhada ada syuhada? Ainur Damia ada? Semua diam je. Uzma Wafa? Berapa nilai dia ni? Lohita ada Lohita? Dengar tak soal cikgu? Dengar tak soal cikgu? Dengar. Dengar. Okey, dengar berapa nilai dia? 0.4. N ni apa? Tahu tak? Newton. Newton. Okey. Okey, unit daya. Okey, unit daya kamu kena ingat dia ada satu unit je. Unit dia ialah Newton. Okey. Berat sesuatu objek ialah daya tarikan graviti terhadap objek itu. Okey, dekat bumi satu objek kalau jisim dia 100 gram, berat dia 1 Newton. Okey, oleh itu objek yang mempunyai jisim 1 kilogram bersamaan 10 Newton. 1 kilogram sama dengan 10 Newton. Okey, contohlah berat kamu 50 kilogram. Dia bersamaan 500 Newton. Okey, macam mana kita nak kira? Okey, kan 1 kilogram sama dengan 10 Newton. Okey, kalau berat kamu 50 kilogram, darab dengan 10 Newton dapat 500 Newton. Okey, faham tak? Faham. Okey, bagus. Siapa tu? Off mic Zat. Okey, Newton. Macam mana kita dapat nama unit Newton? Okey, daya diukur dalam unit Newton sempena nama ahli sains dan matematik. Okey, ini lawan dia. Sir Isaac Newton yang menemukan daya graviti. Okey, ini muka dia. Okey, Sir Isaac Newton. Okey, Sir Isaac Newton ni dia duduk bawah pokok apple. Lepas tu ada pokok apple jatuh ke bawah. Okey, sebab tu masa ni lah dia menemukan daya graviti. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pasangan daya tindakan dan daya tindak balas. Okey. Hukum Newton ketiga menyatakan bahawa setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama magnitud tapi bertentangan arah. Okey. Kamu kena ingat dia ada daya tindakan, daya tindak balas. Dia ada dua, daya tindakan, daya tindak balas. Magnitud dia sama tapi arah dia berbeza. Contoh satu arah ke atas, satu arah ke bawah. Okey, kita tengok gambar sini. Okey, cikgu nak seorang nak baca. Adik Irfan ada? Ada. Ada. Okey, adik Irfan tolong baca. Jasad yang kekal di atas meja. Jasad seperti buku yang kekal di atas meja mengalami
tindakan daya tarikan graviti yang dikenali sebagai berat. Pada masa yang sama, daya tidak balas yang disebut daya normal akan wujud dalam arah bertentangan. Buku kekal di atas meja kerana magnitud berat daya tindakan adalah sama dengan daya normal daya tindak balas. Okey, terima kasih adik. Okey, cikgu nak tuang ke sini. Okey, dekat sini buku kita letak atas meja. Okey, jasad seperti buku yang kekal. Okey, kekal tadi pegun lah. Dia kita letak atas meja, dia tak bergerak maksud dia. Okey, dia ada dua daya tindakan, daya tindakan iaitu berat. Okey, anak panah dia ke bawah. Daya tindak balas iaitu daya normal, dia naik ke atas. Tapi dia akan wujud dalam arah bertentangan. Okey. Buku kekal di atas meja kerana magnitud berat adalah sama dengan daya normal. Okey. Okey, faham tak? Kalau tak faham, cikgu nak ulang balik. Faham cikgu. Okey, tak apa, cikgu ulang balik. Okey. Okey, ni ada buku. Okey. Yang ni berat. Okey. Yang ni ialah daya tindakan. Kenapa anak panah dia ke bawah? Sebab ada tarikan graviti. Kan berat ada kaitan dengan tarikan graviti kan? Okey. Berat ialah daya tindakan. Okey. Yang kedua, daya normal. Daya normal anak panah ke atas. Ini kita panggil daya tindak balas. Okey. Ingat ada dua je. Daya tindakan, daya tindak balas. Daya tindakan untuk berat. Anak panah dia ke bawah. Okey. Untuk daya normal, anak panah dia ke atas. Okey. Okey, jasad yang terapung di atas air. Okey, cikgu nak siapa baca? Vimalan dan Vimalan? Ada cikgu. Ada. Okey, Vimalan tolong baca. Jasad yang terapung di atas air. Okey, baca lagi. Baik. Oh, Vimalan lain dia slow kot. Okey. Jasad yang terapung di atas air. Okey, jasad seperti bongkah kayu yang terapung di atas air juga mengalami tindakan graviti yang dikenali sebagai berat. Okey, pada masa yang sama, daya tindak balas yang disebut daya apungan akan wujud dalam arah bertentangan. Okey, objek ni boleh terapung di atas air sebab magnitud berat iaitu daya tindakan adalah sama dengan daya apungan, iaitu daya tindak balas. Okey, ini ada bekas. Okey, kita isi air. Kita letak bongkah kayu kat sini. Bongkah kayu ni akan terapung. Okey, dekat sini ada dua daya. Daya tindakan dan daya tindak balas. Daya tindakan untuk berat, anak panah dia ke bawah sebab ada graviti. Daya apungan dia akan naik ke atas. Okey, dia akan naik ke atas. Dan nilainya nilai magnitud adalah sama. Okey, contohlah berat nilai dia 10 Newton. Nilai daya apungan pun 10 Newton. Okey, seterusnya kita akan tengok. Okey, troli. Okey, dekat sini ada dua troli. Okey. Troli pertama dan troli kedua. Dua troli ni bersentuhan
dan dilepaskan menggunakan mekanisme spring ringan akan bergerak ke arah bertentangan dengan jarak yang sama. Okey. Ni ada troli pertama, troli kedua. Tengah-tengah ni ada spring tau. Okey. Kita mampatkan dia. Okey, bila kita mampatkan dia, troli pertama dengan spring ringan akan mengenakan daya elastik pada troli kedua. Okey, kan cikgu cakap tadi kalau spring dia daya elastik. Yang kalau kita regang ataupun kita mampatkan dia, daya elastik akan wujud. Okey. Okey, troli pertama akan dengan spring ringan akan mengenakan daya elastik pada troli kedua. Troli pertama akan mengenakan daya elastik. Okey. Pada masa yang sama, troli kedua pun dia akan mengenakan daya elastik yang sama magnitude. Okey, contoh tadi 2 Newton. Troli kedua pun akan kenakan daya yang magnitude yang sama, iaitu 2 Newton. Okey, bila kita dah mampat ke dua-dua troli ni, okey, kedua-dua troli ni akan bergerak ke arah bertentangan dengan jarak yang sama. Okey, contoh troli pertama ni bergerak ke kiri 10 cm. Troli kedua pun akan bergerak ke kanan 10 cm. Okay, nilai magnitude dia sama, 2 Newton. Tapi arah dia bertentangan. Satu ke kiri, satu ke kanan. Okay, faham tak? Faham. Faham. Okay. Faham. Okay. Troli pertama ni, apa yang berlaku troli pertama? Dia ada daya apa ni? Spring. Daya elastik. Okay. Ya, elastik. Okay, daya elastik. Okay. Lepas tu troli pertama ni dia akan kenakan daya elastik pada troli kedua. Okay, pada masa yang sama troli kedua pun akan kenakan daya apa? Daya Elastik. yang sama. Okay, elastik. Okay, bila kita dah mampat dia, okay, dia ada magnitude yang sama. Okay, troli pertama daya tindakan, troli kedua daya tindak balas. Okay, bila kita dah mampat dia, kita dah bersentuhan, kedua-dua troli akan bergerak ke arah yang sama ke bertentangan? Bertentangan. Bertentangan, satu ke kiri, satu ke kanan. Kalau ke arah yang sama, dua-dua akan bergerak ke kanan ataupun dua-dua akan bergerak ke kiri. Kalau bertentangan, satu pergi kanan, satu pergi kiri. Okey, yang sama magnitude. Apa maksud sama magnitude? Sama dia punya apa? Nilai apa yang sama? Magnitude ni apa tadi? Nilai apa? Nilai apa? Nampak tak? Nilai Newton. Okey. Nilai Newton kat sini berapa? 2. Okay, 2 Newton. Okey. Kamu pernah main tak game Blue Card? Pernah tak? Pernah ke tak pernah? Tak pernah. Tak pernah? Okey, sekarang ni kamu sekejap. Okay, kamu pergi kat Google, tulis Blue Card. BLOOKET. Okay. Cari dah kah? Okay, lepas tu tekan play. Okay, dia keluar macam ni tak?
ni dia punya kod. Okey, Nampak. nampak tak? Kamu dah cara. Cikgu tapi tak boleh kamu dah masuk cari cikgu, saya lines yang slow sikit. Okey. Yang mana lab? Okey. Yang mana lain okey? Boleh masuk dah. Apa cikgu? Cikgu ID, cikgu. Okey, ID dia. ID dia 975666. Okey, yang boleh masuk tolong masuk ya. Saya tak boleh cikgu, lines yang slow sikit. Tak apa. Yang tak boleh masuk tak apa. Okey cikgu. I pun sama cikgu, line slow. Okey, tak apa. Okey, yang selain slow tak apa. Yang boleh masuk, tolong masuk. Tulis nama betul, jangan tulis nama tipu-tipu. Lagi-lagi. Yang dah masuk Al-Hakim, Daniel, Faris, Ain. Yang lain-lain slow kan macam mana? Masuk kat mana? Masuk dekat. Okey, kamu cari search dalam Google Bluecurd. Okey, cikgu tunjuk lagi ya. Okey, tulis dalam Google Bluecurd, B-L-O-O-K-E-T. Okey, lepas tu, okey, dia keluar kat sini macam ni. Tekan play. Okey, dia akan keluar macam ni, game ID. Oh, kamu boleh tulis dia punya ID dia. Boleh tak adik? Boleh go. Okey. Okey, siapa nak masuk lagi? Jalan ni, yang line slow ke macam mana ni? Saya akan try lah cikgu. Tak apa. Kalau line slow tak apa. Yang line okey masuk. Cikgu, ID apa? ID dia 975666. 975666. Dah masuk dah. Okey, bagus. Urjita, okey. Saya masuk cikgu. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, siapa nak masuk lagi boleh masuk. Mana yang lain ni? Ahmad Daniel, Ainul Damia, Danish Irfan, Liana Auni. Cikgu, ID apa cikgu yang Bluecurd? ID dia 975 9756666. Okey. Kalau tak ada siapa nak masuk, cikgu start dulu. Bimalan, Syuhada, Amar Mukri. Ni siapa, Daniel ke? Diana.
Okey, cikgu start dulu lah. Cikgu start dulu lah. Okey. Okay.
yang ketiga Urjita. Tempat yang kedua Daniel. Yang pertama Faris Asrani. Okey, tahniah semua yang join. Okey, sekejap. Okay, berikan definisi daya. Okay, kita tengok balik jawapan. Okay, berikan definisi daya. Okay, daya ialah, okay, dia kena dua, tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas satu objek. Okay, ni tak apa, ini semua betul jadi. Okay, daya ialah kuantiti. Okay, dengar ada suara cikgu? Dengar. Dengar cikgu. Okay. Ingat. Okay. Daya ialah kuantiti. Okay, kena ingat vektor yang mempunyai magnitude dan arah. Okay, dia vektor bukan skala. Okay. Seterusnya daya diukur dalam unit Newton. Dia tak ada nilai lain dah. Newton sahaja. Okay, kalau daya ingat Newton. Okay, Sir Isaac Newton ialah saintis yang menemukan daya graviti. Okay. Kalau kamu nak ingat, kamu ingat je gambar dia dekat bawah pokok apple. Okay, pokok apple jatuh ke bawah. Okay, dekat sini dia menemukan daya graviti. Okay, seterusnya. Daya yang dikenakan ke atas spring yang diregangkan dikenali sebagai daya elastik. Okey, ingat spring, ingat elastik. Kalau apungan, ingat air. Okey. Tengok elastik. Okey, daya elastik. Okey, satu benda yang kita regangkan. Okey, tak kisah spring ke, getah ke, anak panah ke, lastik ke, okey. Seterusnya. Okey, 10 Newton bersamaan dengan 1 kilogram. Okey, ingat 1 kilogram sama dengan 10 Newton. Ni, 1 kilogram sama dengan 10 Newton. Setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama magnitud tetapi bertentangan arah. Okey, ingat hukum Newton ketiga sahaja. Dalam setakat yang kita belajar ni, hukum Newton ketiga sahaja. Okey, daya dapat diukur dengan menggunakan neraca spring. Okey, cikgu tunjuk gambar tadi neraca spring. Okey, ni neraca spring. Kenapa kita bagi neraca spring? Sebab dia ada spring dalam ni. Dia ada spring dalam ni. Okey, bukan penimbang berat, bukan pembaris, neraca spring kita panggil dia. Okey, seterusnya berpandukan gambar rajah, daya normal ialah daya tindak balas dan berat ialah tindakan. Okey, kita tengok balik gambar. Berat ialah daya tindakan. Daya normal ialah daya tindak balas. Okey. Okey, itik dapat terapung di atas air kerana magnitud berat adalah sama dengan daya apungan. Kalau dia punya nilai magnitud tak sama, itik tak boleh terapung. Okey. Okey, kamu tengok nilai dia sama. Kalau ini 10 Newton, yang bawah pun 10 Newton. Okey, faham tak setakat ni?
Faham. Okey, ada apa-apa soalan tak? Tak ada cikgu. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okey. Okey, sampai situ dulu kelas kita. Okey, siapa tak tulis nama lagi? Tak tahu. Okey, saya cikgu bagi nama dulu. Saya- Adik Okey, Irfan. Adik Irfan tulis nama dah kan? Dah. Oh, dah. Okey. Ahmad Daniel. Ada cikgu. Okey. Dia tulis nama dah kah? Dah. Okey. Ainur Damia. Ainur Damia. Cikgu nak ambil kehadiran ni. Mana Ainur Damia? Ainur Damia ni kelas apa? Al-Hakim. Okay. Danish Irfan. Danish Irfan tulis nama dah. Danish Irfan dah. Okay. Faris. Dah. Faris dah kan? Okay. Liana Auni. Okay. Liana Auni dah. Lohita dah Dah. kan? Okay. Amal Mukri. Dah cikgu. Okay. Nurul Ain. Nurul Ain dah kan? Dah tulis. Okay. Urjita. Urjita dah kan? Dah cikgu. Okay. Bimalan. Bimalan pun dah kan? Dia juga dah. Dah. Okay. Ainur Damia ni kenapa? Tak tahu. Siapa yang tahu kawan-kawan dia yang satu kelas dengan dia? Okay, Ainur Damia 2 gigih. Okay. Okey. Kamu boleh tulis dulu dekat chat apa yang kamu belajar hari ni. Satu je, apa yang kamu belajar hari ni? Daya elastik ke, daya apungan ke, tulis je apa-apa yang kamu dah belajar hari ni. Okey, hari ni saya belajar daya. Okey, yang lain? Tulis apa yang kamu belajar hari ni. Hukum Newton ketiga ke, daya elastik, daya apungan. Cepat-cepat, kelas kita nak habis dah ni. Jenis-jenis daya, okey? Al-Hakim. Okey, yang lain? Okey, daya elastik. Okey. Ciri-ciri daya. Okey, apa perasaan kamu belajar hari ni? Okey, saya belajar ciri-ciri daya. Okey, bagus. Okey, Lohita Sri, hari ni saya belajar jenis-jenis daya perasaan saya gembira. Okey, yang lain cepat-cepat. Cikgu nak bagi habis kelas dah ni. Nak habis dah. Kamu respon cepat, cikgu bagi habis kelas cepat. Okey, perasaan saya gembira. Al-Hakim dan Faris.
Ahmad Daniel, perasaan saya gembira. Ahmad Daniel tulis nama dah ke? Dah cikgu. Dah, okey. Okey, terima kasih semua yang respon. Okey, sekejap lagi lepas habis kelas, cikgu akan bagi video dengan macam biasalah, cikgu bagi kerja sekolah. Okey, terima kasih semua yang join kelas cikgu hari ni. Kalau kamu tak faham, kamu boleh PM cikgu. Terima kasih. Okey cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. cikgu. Terima kasih. Sama.